Alangkah terkejutnya dia bila dia mendapati dekat dalam kotak tu ada mayat yang dah hangus. Maksudnya benda bekas tu dalam kotak tu ada mayat yang dah hangus, and then dekat dalam tu juga ada gigi susu, ada gambar pakaian kanak-kanak, gambar bukan pakaian tu, gambar pakaian kanak-kanak dan satu postcard. Assalamualaikum semua, welcome to Carol Series. Dalam video kali ni kita akan discover satu kes pembunuhan yang agak ekstrim, dan kes ni pun di-request oleh beberapa orang series squad. Kes ni berkaitan dengan seorang pembunuh bersiri, bukan setakat pembunuh bersiri je Dia pedofile, dia juga cannibal, dan dia juga adalah necrophile. Kalau korang teragak-agak maksud pedofile, cannibal, necrophile tu semua, Carol akan explain sikit lah. Pedofile tu bermaksud seseorang yang suka dekat budak-budak. Dia bukan suka yang suka main dengan budak-budak ke apa ke kan. Bukan tau. Dia jenis yang suka untuk melakukan hubungan seks dengan budak-budak. Itu adalah pedophile. Untuk cannibal pula, orang yang makan orang. Untuk necrophile pula, dia jenis orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang yang dah mati. Kes ni berkaitan dengan seorang penjenayah yang mempunyai 3 ciri tersebut: necrophile, pedophile dan juga cannibal. Ada satu lagi, psikopat. Total ada 4 lah. Kalau nak diikutkan, dia ni antara pembunuh yang terkejam dekat dalam dunia guys. Dan nama dia adalah Tsutomu Miyazaki, yang telah membunuh, merogol, memakan, meminum darah, memotong badan sebanyak 4 orang kanak-kanak dalam hanya masa setahun sahaja guys. Tanpa buang masa, let's go. Video kali ini disponsor oleh Genshin Impact. Actually, Carol baru je download game ni and Carol try main tau. Memang best guys. Graphic quality memang sangat-sangat super. Genshin Impact ni dia adalah sebuah game open world action RPG yang dimana korang boleh main game ni dekat iOS, Android, PC dan juga PlayStation, dan game ni boleh dimain secara percuma saja tanpa ada sebarang bayaran pun. Dekat dalam dunia Teyvat, korang boleh panjat, korang boleh berenang, korang boleh meluncur, korang boleh berlari ke mana saja yang korang nak, and dia punya landscape memang kau-kau cantik guys. Dekat dalam Genshin Impact ni, korang akan duduk dekat dalam satu dunia yang bernama Teyvat tau. Dekat dalam Teyvat tu ada 7 kawasan yang unik yang korang boleh explore guys. And then di setiap satu di antara 7 kawasan tu, diorang ada budaya diorang yang tersendiri tau. Contohnya setiap satu kawasan tu korang akan dapati dia punya bangunan, dia punya pakaian, dia punya adat, semuanya lain-lain guys. Sekarang ni diorang ada update yang terbaru guys, iaitu version 3.0 The More A Thousand Roses Bring. Dalam version 3.0 ni diorang update macam-macam. Jap, Carol explain one by one. Yang pertama, dalam update terbaru ni diorang ada 3 karakter baru, iaitu yang pertama Tighnari yang menggunakan elemen dendro, yang kedua Collei yang menggunakan elemen dendro, dan yang ketiga adalah Dori, yang dimana Dori ni dia menggunakan elemen elektro guys. Yang tadi tu baru cerita pasal dia punya karakter baru. Yang kedua pasal update terbaru adalah diorang ada event wish preview seperti dalam gambar. Korang boleh tengok dia punya date and time supaya korang tak terlepas dengan event wish tersebut guys. Yang ketiga, Genshin Impact juga ada satu tempat baru yang diberi nama sebagai Sumeru. Sumeru adalah salah satu daripada 7 wilayah di Teyvat. Ia adalah wilayah berkenaan dengan Archon of Wisdom yang bernama Lesser Lord Kusanali. Sampai sekarang ni dekat Sumeru tu masih ada aura yang tak menyenangkan penduduk dekat sana, and tempat tu juga merupakan tempat yang sangat berbahaya tau. Landscape Sumeru ni dia menampilkan padang pasir dan juga hutan, macam hutan-hutan kita. Yang keempat, Carol tak sabar nak cakap yang ni guys, iaitu elemen terbaru dalam Genshin Impact adalah dendro. Elemen ni sangat special tau guys, sangat rare to see elemen ni dalam RPG game. Buat masa ni, karakter yang boleh menggunakan elemen dendro ni adalah Collei dan juga Tighnari. 2 karakter tu je guys. Dekat dalam Genshin Impact ni korang boleh main dengan kawan korang, tapi korang kena naikkan level korang sampai ke level 16 dulu, barulah korang boleh join dengan kawan-kawan korang. And yang lagi bestnya, Genshin Impact ni dia adalah sebuah game yang cross platform. Contohnya, even korang main dekat handphone, korang still lagi boleh join kawan korang yang main dekat PC ke, or main kat PlayStation ke. Mantap gila babe. Jadi kalau korang nak menerokai dunia misteri Teyvat ni, korang boleh tekan link yang ada dekat description guys. Let's go. Miyazaki ni dia dilahirkan pada 21 Ogos 1962, dan masa dia dilahirkan tu, Miyazaki ni dia ada cacat sikit dekat bahagian tangan dia tau. Tangan dia tu macam bercantum. Tangan kiri dia ni bercantum dekat pergelangan tangan kanan dia. So disebabkan dia cacat dekat bahagian tangan dia tu, dia memang selalu sangat kena ejek. Bukan setakat kena ejek je lah, dia pun kena bully dengan kawan-kawan sebaya dengan dia guys. Kira macam tak ada siapa lah yang nak kawan dengan dia tu, disebabkan oleh kekurangan dan juga kecacatan yang dia alami pada diri dia tu guys. Jadi memang tak ada seorang pun yang nak kawan dengan Miyazaki time tu guys. Kena paklau dengan kawan-kawan ni bukan benda yang kecil guys. Main mental babe. Korang bayangkan time kecil-kecil dulu kita mesti ada member kan, ada kawan kan. Okey, cuba korang bayangkan masa korang kecil dulu tak ada siapa nak kawan dengan korang. Okey, cuba korang bayangkan, mesti akan rasa sunyi punya babe. Betul tak? Tak betul. Carol, tak adalah rasa sunyi, mak ayah kan ada. Mak ayah kau tu memang ada, tapi masalahnya dorang tu akan ada pada waktu selepas kau sekolah. Kau bayangkan pagi kau pergi sekolah kebangsaan, lepas tu petang kau pergi sekolah agama pula. Balik sekolah agama tu baru kau jumpa mak
ayah kau. Itu belum kita cerita lagi orang yang pergi tuition pada waktu malam. Kalau pergi tuition pada waktu malam, memang jumpa time malam je lah. Time nak ambil kau daripada pusat tuition tu. Itu je. Lepas tu kau dah sampai rumah, dah penat apa semua, tidur. Macam itu je. Bila dekat sekolah tak ada kawan, sunyi mat. Keseorangan all the time. Time datang sekolah seorang, time rehat seorang, time balik sekolah seorang. Korang boleh imagine tak? So itulah apa yang si Miyazaki tu rasa time dia kecil disebabkan kekurangan yang ada pada diri dia tu guys. Kena palau dengan budak-budak dia guys. Jadi untuk perang dengan perasaan sunyi yang dia hadapi tu, dia pergi beli komik dan juga dia pergi tengok anime guys. Kira macam kalau kita tengok benda-benda macam tu kan, macam komik ke, kita tengok macam anime ke, benda-benda tu semua kan macam menghayalkan, betul tak? Dia macam buatkan kita lupa pasal masalah dunia ni guys. Dia macam umpama kita menghayati cerita tu lah, kita berada dekat dalam cerita tu. So benda tu yang boleh buat hilangkan kesepian, hilangkan kesunyian dalam diri Miyazaki time tu guys. Kalau nak diikutkan kan, sebenarnya keluarga Miyazaki ni dia adalah keluarga yang bijak pandai tau. Daripada mak dia, ayah dia, adik-beradik dia yang lain, semuanya bijak-bijak belaka. Tapi mula-mula tu masa dia sekolah rendah ni, dah nak masuk ke sekolah menengah, sekolah rendah dah nak masuk ke sekolah menengah tu kan, Miyazaki ni dia memang perform dekat sekolah tau. Dia score semua subjek. Tapi makin lama tu, makin dia nak membesar tu, kecenderungan dia terhadap pelajaran jadi makin kurang guys. Maksudnya dia macam dah kurang berminat untuk belajar tau. Jadi bila dah kurang berminat untuk belajar, so benda tu mempengaruhi kepada prestasi pembelajaran dia. Kalau dulu biasanya Miyazaki ni dia akan dapat nombor 1 dekat dalam kelas dia every month punya peperiksaan dia akan dapat nombor 1. Yes, memang pandai gila budak ni. Tapi makin lama dia makin drop guys. Sampai kan dia pernah dapat nombor yang terakhir sekali guys dekat dalam kelas dia tu. Kemungkinan ini adalah salah satu faktor daripada ketaksupan dia terhadap komik dan juga anime. Dia taksub sangat dengan anime tu sampai kan dia malas nak belajar. Sebagai contoh anime ada berapa episod? 300. Contohlah 300 Ini kalau korang dah taksub sangat dengan anime, bila dah habis satu episod, kita akan rasa macam nak tengok episod seterusnya. Lepas dah habis yang episod seterusnya tu, dia rasa macam kita nak tengok lagi tau, sebab kita nak tahu apa yang berlaku pada episod yang seterusnya tu. Benda tu akan berulang banyak kali sampailah kita tahu-tahu je, dah pukul 3 pagi, esok nak sekolah ni. Gitu. Jadi dekat sini bila dah pukul 3 pagi, bila nak belajarnya? Esok dah sekolah, mesti kena tidur punya kan. Nampak tak? Okey, kita sambung. Kalau korang tahu, bapa Miyazaki ni dia adalah seorang pemilik syarikat surat khabar. Pemilik owner of the company. And syarikat surat khabar yang dikendalikan oleh bapa dia tu adalah antara yang famous dekat Jepun time tu guys. Even bapa dia ni adalah pemilik syarikat surat khabar tu, tapi dia memang tak minat langsung nak teruskan perniagaan bapa dia tu guys. Si Miyazaki tu tak minat tau. Dia tak suka dengan benda yang bapa dia buat tu. Dia memang tak nak ikut jejak langkah bapa dia tu guys. Masa dia remaja tu kan, bapa dia ni adalah suruh-suruh sikit Miyazaki tu untuk pergi belajar benda-benda cara untuk mengendalikan syarikat bapa dia tu. Macam benda-benda basic lah. Tapi si Miyazaki tu dia macam malas guys. Daripada aku pergi tolong bapa aku, baik aku duduk rumah layan anime, baca komik, buat buku komik sendiri. Dia ada bakat untuk buat komik dia sendiri guys masa dia remaja tu. So dia rasa macam dia baik dia duduk rumah buat benda yang dia suka daripada dia pergi dekat tempat bapa dia tu guys. So masa dia remaja tu lah, dia ni dipulaukan oleh family dia sendiri. Ni dia guys. Ada family pun tak guna juga. Sepatutnya family ni lah yang perlu memberikan dorongan kepada kita semasa kita susah. Betul tak? Tapi ni tak babe. Familynya Miyazaki tu dah macam member-member si Miyazaki tu dekat sekolah tau. Member-member si Miyazaki tu buat apa dekat dia? Diorang kan palau si Miyazaki tu guys. So member-member dia tu sama dengan family dia ni. Family dia pun palau si Miyazaki juga. Sudah. Sekarang ni mak bapak si Miyazaki tu memang dah tak kisah langsung dengan si Miyazaki tu guys. Lantak kau lah, kau nak buat apa, kau buat lah. Lepas tu dua adik perempuan si Miyazaki tu yang bernama Setsuko dan juga Haruko, diorang berdua ni, diorang anggap abang diorang tu adalah sebagai menjijikkan disebabkan kecacatan yang dialami oleh Miyazaki. So diorang memang akan lari daripada Miyazaki bila dekat rumah. Nampak Miyazaki, lari. Macam gitu. Memang tak nak jumpa langsung kalau boleh. Even semua family si Miyazaki tu dah palaukan si Miyazaki tu, cuma ada seorang je family dia yang baik dengan dia. Siapa? Atuk dia guys. Atuk dia ni bernama Shokichi. Apa-apa hal je si Miyazaki tu akan luangkan masa bersama dengan atuk dia. Dia akan ceritalah, dia akan luahkanlah semua benda dekat atuk dia guys. Memang atuk dia seorang je yang akan layan si Miyazaki time tu Alright, so tadi kan kira cerita yang si Miyazaki tu masa dia dekat sekolah menengah, dia dah macam dah tak perform dengan pelajaran dia kan. Asyik dapat markah teruk je, asyik dapat nombor last je kan. And result teruk dia tu sampailah dia habis sekolah pun teruk juga guys. Habis sekolah pun teruk. Jadi disebabkan dia tak boleh nak sambung kos yang berkaitan dengan bisnes bapak dia tu, dia pun masuk ke kolej rendah dekat Itsukaichi di Tokyo. Dan masa dia belajar dekat situ, dia ambil kursus juruteknik foto. Korang tahu tak juruteknik foto tu macam mana? Okey, dia macam gini guys Zaman dulu tak ada orang ambil gambar guna handphone. Zaman dulu kalau orang nak ambil gambar, diorang akan menggunakan kamera yang ada filem tu. Filem, rasa kalau budak-budak muda sekarang ni memang tak jumpalah kamera tu. Barang rare tu guys. Time nak pergi bercuti ke, nak pergi ambil gambar ke,
mesti kita akan pergi ke kedai kamera, and then kita akan cakap dengan tokek kedai tu, bos nak beli filem satu bos, and then dia akan bagi satu kotak kecil yang di mana dekat dalam kotak kecil tu ada filem yang bergulung guys. Filem tu bergulung, and then filem tu akan dimasukkan ke dalam kamera kita, and then barulah kita boleh start ambil gambar. Lepas dah ambil gambar semua tu, filem yang kita beli tu kita akan bagi balik kepada tokek kedai tu dan minta tokek kedai tu untuk cuci gambar-gambar dekat dalam tu guys. Dia akan cucilah gambar tu jadikan sekeping gambar yang bersaiz 16x9. Itu adalah ratio dia 16x9. So guys, dekat sini proses nak cuci gambar tu lah antara salah satu kerja juruteknik foto. Jadi itulah kursus yang diambil oleh si Miyazaki tu guys. Okey, kita sambung. Time dia dekat college pun dia ni memang tak yakin dengan diri dia yang dia ni boleh berkawan dengan perempuan tau. So disebabkan dia tak ada confidence nak kawan dengan perempuan, so dia ni tak adalah member-member perempuan. Tapi even dia tak ada kawan perempuan pun, dia punya keinginan terhadap seks tu makin meningkat guys. Macam mana dia boleh ada keinginan untuk seks? Macam mana dia boleh tahu? Okey, mana dia belajar semua tu? Semua benda tu dia belajar daripada buku komik dan juga anime yang dia tengok tu guys. Korang tahulah sendiri, bila belajar dekat buku komik, dekat anime tu semua, bukannya betul sangat pun. Dia sebab benda tu kan tunjuk kat kita, and then kita pun tengok, bila kita tengok, kita pun learn something tau. Tu, oh macam gini, oh macam gitu tau. Korang faham kan? Kalau korang nak tahu, semua tu adalah imajinasi oleh mereka komik or anime tu, and benda tu pun korang tahu sendirilah. Kadang-kadang tu mengarut babe. Bukan kira nak cakap semua anime tak okey. Ada certain anime yang tak okey lah. Ada certain lah yang tak okey kan. Macam kira pun layan juga anime Naruto, Dragon Ball, Bleach. Tiga tu je lah. So tak semua anime, tapi ada je anime yang mengarut tu Kero tak layan lah. Okey, kita sambung. So si Miyazaki ni dah belajar benda-benda yang mengarut dekat komik dan juga anime tu, sampaikan pada satu tahap tu dia pergi bawa kamera dia ke college dia, and then dia pergi ambil gambar kelengkang perempuan-perempuan yang tengah bersukan dekat situ guys. And then setiap waktu petang dia, setiap lepas dia habis kelas dia, dia akan meluangkan masa dia untuk menonton filem pornografi dan juga filem-filem yang ganas untuk menenangkan nafsu seksual dia yang makin menggila tu guys. Makin hari dia ni macam dah semakin bosan dengan pornografi tu, and then dia ni memang dah tak lalulah nak tengok pornografi tu, and then dia pergi tengok pornografi berkaitan dengan kanak-kanak pula guys. Time ni lah dia rasa macam benda tu boleh mengembirakan hati dia dengan benda yang haram macam tu guys. And then pada tahun 1983 dia menamatkan pelajaran dia pada usia 21 tahun dan berpindah semula ke rumah mak bapak dia. 5 tahun lepas tu, pada bulan Mei 1988, time ni lah something big happen dekat Miyazaki. Sesuatu yang sangat besar, kehilangan yang sangat besar, iaitu atuk dia meninggal dunia guys. The only one yang layan dia telah pergi selamanya, meninggalkan dia. Time ni dia memang dah down gila. Sebelum ni even dia layan anime, even dia layan komik, tapi dia still lagi berada dalam dunia yang sebenar sebab atuk dia tu masih hidup tau. Tapi lepas je atuk dia dah meninggal dunia, dia memang dah betul-betul terperangkap dekat dalam dunia fantasy dia. Dia memang dah betul-betul macam lost, yang di mana dia ditemani dengan bahan pornografi dan juga filem-filem keganasan sahaja guys. So guys, dia ni ada buat something yang macam paling bodoh sekali lah. Disebabkan dia ni nak pastikan yang atuk dia tu masih hidup lagi, si Miyazaki tu pergi makan abu mayat atuk dia. Atuk dia kan dah dibakar, and then abu yang atuk dia tu punya badan pergi makan. Si Miyazaki tu percaya yang di mana kalau dia makan abu mayat atuk dia tu, dia percaya atuk dia tu akan hidup bersama dengan dia dekat dalam badan dia guys. Itu pasal dia pergi makan. Time ni lah si Miyazaki dah start mengganas guys. Pada satu hari itu, beberapa bulan lepas atuk dia meninggal, si Miyazaki ni pergi cuba untuk mengendap adik perempuan dia yang tengah mandi guys. So time dia tengah sedap-sedap, tengah ngendap tu kan, pam, kantoi babe, adik dia nampak. Kantoi tu bukannya si Miyazaki tu nak lari tau, tapi dia jadi makin berani. Dia pergi attack adik dia sendiri mat, tanpa ada rasa hormat, tanpa ada rasa malu. Adik kau tu babe. Tapi lepas kejadian tu, adik dia tu tak berdiam diri lah. Adik dia tu pergi report dekat mak dia, and then mak dia pula tanya dekat si Miyazaki tu, weh Miyazaki, hari tu kau ada ngendak adik kau And then tak cakap banyak, si Miyazaki tu pergi attack mak dia pula. Gila lah mat. Time ni Miyazaki ni dah berumur 26 tahun guys. And dekat sini memang dah jelas sekali yang di mana si Miyazaki ni mempunyai masalah mental yang sangat teruk, sampaikan dia tu sanggup untuk attack darah daging dia sendiri. Korang faham tak? Alright, lepas je kejadian tu pada 22 Ogos 1988, iaitu selepas 3 bulan atuk dia meninggal dunia, time ni lah pembunuhan yang pertama yang dilakukan oleh Miyazaki guys. Mangsa pertama Miyazaki adalah seorang kanak-kanak yang berumur 4 tahun yang bernama Marikono. Time ni Marikono tengah main dekat luar rumah dia yang berada di kampung Iruma di Saitama. So time tu juga si Miyazaki ni ternampak si Marikono tu tengah main sorang-sorang dekat luar rumah dia. Apa lagi, si Miyazaki tu pun terus pergi dekat Marikono tu. Time tu si Miyazaki ni tengah naik kereta tau. Miyazaki pun berhentikan kereta dia betul-betul dekat sebelah Mari, and then lepas tu si Miyazaki ni keluar daripada kereta, and then dia pergi lari dekat Mari, and then dia heret Mari
Mari Kono tu terus masuk ke dalam kereta dia. Pap, Miyazaki terus pecutkan kereta dia guys. Berhenti, si Miyazaki tu ambil si Mari Kono tu and then masukkan ke dalam kereta. Pap, dia terus pecut tau. And then tak lama lepas tu dia berhentikan kereta dia dekat sebuah kawasan hutan and then dia heret budak Mari tu keluar daripada kereta dia and suruh budak Mari tu untuk ikut dia masuk ke dalam hutan sekali. Jadi tanpa macam ada lawan ke apa ke, si Mari Kono tu dia ikut je lah si Miyazaki tu sebab dia macam confused apa benda semua ni kan. Budak-budak time tu Miyazaki ni jalan dekat depan and then Mari Kono ni jalan dekat belakang dia. And then bila diorang dah sampai betul-betul dekat tengah hutan, Miyazaki pun suruhlah si Mari tu untuk duduk. Dia macam duduk kat atas tanah biasa je lah. Si Miyazaki tu pun duduk sekali and diorang pun borak-borak sikit, tengah jam macam gitulah. Borak. And then sampai satu saat tu si Mari Kono ni dia memang dah sedar lah yang dia ni bersama dengan seorang lelaki yang pelik. And at the same time dia pun bila dah rasa macam pelik tu dia pun menangis takut. Mana tak takut budak kalau kena macam itu. Disebabkan Mari Kono tu nangis, Miyazaki terus tekap tangan dia ni dekat leher Mari sampaikan Mari tu matilah sampai dah tak bernyawa. Lepas dah make sure Mari tu dah tak bernyawa lagi, dia lepaskan badan Mari Kono tu jatuh ke tanah and then dia terus buka semua pakaian Mari Kono and then dia start buat benda bodoh lah. Tu dengan tubuh yang dah tak bernyawa inilah yang dipanggil sebagai necrophile guys. Buat persetubuhan dengan jasad yang dah tak bernyawa. Lepas dia dah puas semua, dia sorokkan mayat si Mari Kono tu dekat dalam hutan and then dia balik semula ke kereta dia bersama dengan pakaian Mari Kono. Maksudnya dekat sini mayat Mari Kono tu dia sorokkan dekat dalam hutan tu tak berpakaian guys. Tak pakai baju lah senang cerita. Dia cuma ambil pakaian dia sahaja And then selepas mak bapaknya Mari Kono tu dah sedar yang anak diorang hilang pada petang tu, diorang pun teruslah buat report polis pada waktu malam je. Dah buat report polis apa semua tu, esoknya polis terus buat pencarian secara besar-besaran dekat satu bandar Saitama tu guys Polis pergi cari Mari Kono yang hilang tu, diorang pergi tampal poster, diorang pergi tanya dekat orang awam, nampak tak budak ni? Sambil tunjuk gambar kan. Lepas tu orang pun cakap tak nampak. Okey, tak nampak, jalan je lah kan. Macam gitu. Lepas tu berita tu masuk dekat dalam radio, pergi masuk berita kat dalam TV pasal kehilangan Mari Kono tu and banyak tempat lah. Even dah banyak tempat cari pun, even dah banyak tempat dia pergi, dah banyak berita keluar pasal kehilangan Mari Kono tu, tapi still lagi tak jumpa juga guys. Kenapa tak jumpa? Sebab yang pertama, Mari Kono dah mati, dan sebab yang kedua adalah Mari Kono sekarang ni berada dekat dalam hutan. Itu pasal tak jumpa guys. And then lepas dah kecoh gila satu bandar Saitama tu pasal kehilangan Mari Kono, beberapa hari lepas kejadian tu Miyazaki pergi hantar postcard dekat rumah mak bapaknya Mari Kono tu. And dekat dalam postcard tu dia pergi tulis satu ayat yang tak habis tau guys. Ayat tu bunyi dia macam gini guys Ada syaitan yang berkenaan dengan macam gitu je. Ada syaitan yang berkenaan dengan, kalau dalam bahasa Inggeris dia, there are devils about. Macam gitu je ayat dia. Tergantung. And then selepas 6 minggu daripada mangsa yang pertama dia jumpa mangsa dia yang kedua pula, iaitu pada 3 Oktober 1988 yang bernama Masami Yoshizawa, yang di mana pada masa tu Yoshizawa tu berumur 7 tahun guys. Alright, cerita dia masa si Miyazaki tu tengah bawa kereta dekat satu kawasan tu, still lagi dalam bandar Saitama And then masa si Miyazaki tu tengah bawa kereta, dia ternampak ada seorang budak perempuan yang tengah main sorang-sorang. Jadi apa lagi, dia pun pergi dekat budak tu, dia tak cakap banyak, terus rentak tangannya budak tu, tarik ke dalam, masuk ke dalam kereta and then dia pergi ke tempat yang sama, ke hutan yang sama masa dia bunuh Mari Kono tu guys Jarak dia lebih kurang dalam 100 meter macam itu daripada tempat yang dia bawa Mari Kono guys Mari Kono macam gini, 100 meter lepas tu barulah Yoshizawa. And then sampai je dekat situ, dia tak cakap banyak, dia terus cekik Yoshizawa tu sampai mati. Memang tak ada hati perut langsung tu. Macam sebelum ni kan, sebelum dia bunuh Mari Kono tu dia ada borak-borak kan. Tapi mangsa yang kedua ni, Yoshizawa ni, dia tak ada berbual ke apa ke. Sampai situ dia terus cekik, dia terus habiskan nyawa dia terus macam gitu. Lepas si Miyazaki tu dah sedar yang Yoshizawa tu dah tak bernyawa lagi, dia terus buka baju Yoshizawa and terus rogol Yoshizawa dekat situ juga guys. Dia rogol mayat lagi sekali, necrophile. And then lepas dah puas apa semua tu, dia terus buang mayat Yoshizawa tu berhampiran dengan mayat Mari Kono. Sama juga dengan kes Mari Kono, bila mak bapak Yoshizawa dapat tahu yang Yoshizawa tu hilang, diorang terus buat report and pencarian dilakukan dekat sekitar kawasan tu juga. But still nothing. Tak ada apa-apa petanda macam mana boleh hilang, macam mana nak cari siapa yang culik. Memang tak ada guys. Tak ada apa-apa hint, tak ada apa-apa clue. Langsung. Mangsa dia yang ketiga pula bernama Erika Namba, berumur 4 tahun. Pada 12 Disember 1988, selepas sebulan lebih kes Yoshizawa time tu, Miyazaki ni berada dekat kawasan Tokyo guys And then time dia tengah drive tu, dia ternampak yang Erika ni tengah jalan sorang-sorang. Time tu Erika ni baru je lepas main dekat rumah member dia. Jadi lepas dah main tu, Erika pun nak balik ke rumah dia lah. Belum sempat sampai dekat rumah dia tu, tiba-tiba tangan dia kena tarik dengan si Miyazaki tu. Dia pun macam menjerit lah, menangis lah kan. Dia tak sama macam yang dua mangsa sebelum ni tau. Dua mangsa sebelum ni, even diorang kena tarik pun, diorang macam diam je kan. Mungkin si Erika ni mak bapak dia ajar kalau ada orang tak kenal tarik tangan kau, jerit kuat-kuat. Itu pasal dia jerit. Time dia jerit tu lah si Miyazaki ni jadi panik guys. Dia terus heret tangan si Erika tu masuk dekat dalam kereta dia and then dia bawa kereta tu ke tempat yang sunyi dekat satu kawasan parking lot yang memang tak ada orang dekat situ langsung kau. Even Erika tu menjerit ke, menangis
nangis ke, memang tak boleh nak buat apa guys, sebab memang tak ada orang langsung dekat situ. Jadi tak ada orang yang dengar, tak ada orang yang boleh tolong dia guys. Bila dah sampai dekat parking lot tu, Miyazaki terus paksa si Erika tu untuk bogel, buka baju tu semua. Lepas dah bogel tu, Miyazaki terus ambil gambar bogel Erika tu banyak-banyak, and then bila dia rasa dia dah puas, dia terus cekik Erika tu dekat tempat duduk belakang. And lepas dah tak bernyawa tu, Miyazaki pergi balut mayat Erika dengan menggunakan plastik, and then dia pergi buang mayat tu dekat hutan yang berhampiran dengan area situ guys. So bila mak bapak Erika ni dah report polis, malam tu juga polis start pencarian, tapi diorang jumpa mayat Erika pada keesokan harinya guys. Kira laju juga polis buat kerja kan. Jadi hasil daripada mayat yang diorang jumpa Erika tu, diorang dapat satu hint lah, diorang dapat satu clue yang di mana suspek dia ni adalah orang yang sama dengan kes kehilangan dua mangsa sebelum ni. And polis dapat hidu yang di mana suspek merupakan orang yang tinggal dekat bandar Saitama. Jadi benda tu sampailah masuk dekat dalam berita. Dekat dalam berita tu bagi tahulah, okey, suspek ni kemungkinan orang daripada Saitama. Jadi daripada situ, bila si Miyazaki tengok berita, jadi dia tahulah, yang polis dah tahulah di mana kedudukan dia pada ketika itu. Korang faham tak? Macam pembunuh bersiri yang lain-lainnya diorang ni lepas dah buat beberapa pembunuhan bersiri kan, diorang akan masuk dekat dalam satu fasa yang di mana bunyi dia tu adalah tempoh bertenang. Time ni diorang takkan buat apa-apa jenayah. Diorang ni akan relax sebab diorang takut kantoi dengan polis. Tapi even dia dah tak aktif dia dah stop daripada membunuh, dia dah stop daripada cari mangsa dia tu, dia pergi hantar postcard dekat mak bapaknya Erika selepas beberapa hari polis jumpa mayat Erika tu guys. Dalam postcard tu bertulis, Erika sejuk, batuk, tekak, rehat, kematian. Benda ni secara tak langsung memang menampakkan ianya adalah satu penghinaan terhadap keluarganya Erika tu guys. Tapi Miyazaki kisah apa kan, dia memang nak bermain dengan pihak polis tau. Dia memang nak macam nak buka game tau. Maksudnya lepas je keluarga Erika dapat postcard tu, confirm dia akan bagi postcard tu kepada pihak polis tau. And polis pun akan investigate benda tu. Tapi macam mana polis nak investigate benda tu kalau postcard tu hanya ada Erika sejuk, batuk, tekak, rehat, kematian. So bila Miyazaki rasa macam tak mencabar dengan setakat hantar postcard macam gitu je kan, sebab polis tak dapat apa-apa clue kan, si Miyazaki pergi hantar sebuah kotak dekat depan pintu rumah Marikono pula. Rumah parentsnya Marikono tu. Bila bapaknya Marikono buka je kotak tu, alangkah terkejutnya dia bila dia mendapati dekat dalam kotak tu ada mayat yang dah hangus. Maksudnya benda bekas tu dalam kotak tu ada mayat yang dah hangus, and then dekat dalam tu juga ada gigi susu, ada gambar pakaian kanak-kanak, gambar bukan pakaian tu, gambar pakaian kanak-kanak, dan satu postcard. Dalam postcard tu pula bertulis, mari tulang dibakar, siasat buktikan 5. Sebab tu kan bapaknya mari, jadi depan tu dia tulis mari, dan tulang dibakar, siasat buktikan. Jadi dekat situ dia membuatkan si bapak Marikono tu fikir, okey, dalam kotak ni adalah anak aku punya bukti macam gitu. Maknanya dia macam nak bagi tahu yang Marikono tu dah mati, and then dia suruh bagi kotak tu kepada pihak polis untuk siasat. Kau nampak tak dia punya game macam gitu guys. Jadi kau tengok dekat sini, dia ni jadi makin berani tau. Geram juga aku, tapi dia macam nak bagi clue dekat pihak polis supaya cari dia. Tapi at the same time, dia yakin polis takkan dapat cari dia langsung. Kat situ kan. So guys, disebabkan clue yang Miyazaki bagi tu, disebabkan benda tu polis dapat jumpa mayat Marikono yang telah ditanam tanpa tangan dan juga kaki. Maksudnya jumpa badan saja guys. Even penemuan mayat tu memang sangat menyayat hati, tapi diorang still lega. Familynya Marikono still lega sebab diorang dapat melakukan pengemumian secara rasmi terhadap Marikono tu guys. Benda ni tak berhenti macam tu je guys. Si Miyazaki ni memang psikopat gila tu. Dia dah psycho familynya mangsa dengan menghantar postcard, dengan menghantar kotak mayat. Lepas tu dia pergi call banyak kali pula dekat rumah mangsa. Dah lah dia call, bila orang dekat dalam rumah tu angkat, dia diam pula. And then bila orang dekat dalam rumah tu yang dia call tu tak angkat, dia akan call lagi selama 20 minit straight tanpa henti tau. Dia akan call sampaikan mangsa jadi down tu. Jadi macam gila lah. Macam down lah, down. Kau tahu tak? Psycho macam main mental lah. Psycho gila babe. Lepas dah lebih kurang 6 bulan macam itu, pada 6 Jun 1989, time tu Miyazaki ni tengah jalan-jalan dekat sebuah taman yang berada di Tokyo. And then dia ternampak ada seorang budak perempuan yang bernama Ayako Nomoto yang berusia 5 tahun. Tak cakap banyak. Dia terus pergi dekat Ayako and dia tanya dekat Ayako, boleh ke abang nak ambil gambar Ayako? And then Ayako pun cakap, okey je lah kan. Ambil lah. Lepas dah ambil gambar beberapa shot macam gitu, Miyazaki pergi tanya dekat dia, boleh ke kalau abang nak ambil gambar awak dekat dalam kereta abang? Macam pancing lah kan. Ayako pun setuju je lah. Yelah, budak-budak kan. Masa dekat dalam kereta Miyazaki, time tu Ayako ni pergi tanya pasal tangan si Miyazaki tu. Kenapa tangan dia boleh jadi macam gitu? Kenapa tangan abang boleh jadi macam gini? Pertanyaan tu terus membuatkan Miyazaki jadi marah lah guys. Tak fikir panjang, dia terus cekik lehernya Ayako tu sampai dia mati. Dan mayat tu dia bawa ke apartmen tempat dia tinggal. Dia pergi ambil gambar bogel si Ayako tu banyak-banyak, and then dia pergi rogol mayat Ayako tu sampai dia puas
puas, and dia biarkan mayat Ayako tu selama 2 hari dekat rumah tu guys. Dia ni duduk dekat rumah apartment tau. Jadi bau busuk tu sampai keluar rumah dia tau. Jiran dia pun macam dah tertanya-tanya lah dekat dia kan, bau busuk ni datang daripada mana jiran dia macam tertanya-tanya lah. And time tu juga dia baru sedar yang dia ni memang tak boleh nak simpan mayat Ayako dekat dalam apartment dia, dan dia buat keputusan untuk lupuskan mayat Ayako dekat tempat yang lain. Tapi sebelum dia bawa keluar mayat Ayako tu, dia pergi potong tangan, dia pergi potong kaki, dia pergi potong kepalanya Ayako tu, sampai polis memang tak boleh nak camat. Ngeri, memang ngeri tu. And then lepas dah potong tu, bahagian badan yang dah dipotong tu dia pergi sorokkan dekat tanah perkuburan berhampiran dengan rumah dia. Bahagian tangan pula ni dia pergi masak, and dia pergi makan bahagian tangan tu, and bahagian yang lain pula macam kepala, kaki apa semua tu dia pergi buang dekat bahagian bukit area rumah dia guys. Ngeri nak muntah. Gila lah geng. So selepas 5 hari pembunuhan Ayako, mayat Ayako ditumui dekat tanah perkuburan yang tempat si Miyazaki sorokkan tu guys. And at the same time bahagian lain masih belum ditemukan lagi guys. And this is the last one guys. Pada 23 Julai 1989, Miyazaki ternampak ada 2 orang adik-beradik perempuan tengah bermain dekat sebuah taman permainan. Dia pergi dekat budak tu, and dia pergi tarik tangan kedua-dua budak perempuan tu ke arah sungai yang berhampiran dekat situ. Dekat taman tu, dekat area situ ada satu sungai, and then dia pergi tarik kedua-dua budak tu pergi ke sungai. Tapi masa dia tarik tu, salah seorang daripada 2 beradik tu dapat melarikan diri, and budak tu terus lari pergi cari bapak dia, and then bagi tahu dekat bapak dia yang adik dia kena tarik dengan orang yang tak dikenali. Jadi bapak dia dengan ada yang segera, bapak dia pun apa lagi terus ke sana, and mendapati time tu Miyazaki dengan budak tu tengah telanjang bulat tanpa pakaian. And time tu juga si Miyazaki pergi masukkan camera lens ke dalam farajnya budak perempuan tu guys. Nampak? Betul. Tapi lepas dia perasan yang bapaknya budak tu datang dekat situ, apa lagi, mencecet mat dia lagi dalam keadaan bogel pula tu, telanjang bulat tau. Lepas je bapak dia dapat selamatkan anak dia daripada kena rogol dan dibunuh oleh si Miyazaki tu, bapak dia terus call polis, and polis dengan kadar segera terus ke tempat kejadian. Time tu 2 orang adik-beradik tu pun tunjukkanlah kereta yang orang yang tarik dorang tadi tu. Maksudnya kereta Miyazaki, dorang tunjukkan tu keretanya tu. Jadi polis pun tunggu dekat area situ, tapi dia bukan tunggu dekat kereta tau, dia macam tunggu jauh sikit supaya kemungkinan Miyazaki akan datang ke kereta tu lah untuk larikan diri. Betul. Tak lama lepas tu Miyazaki datang kat situ. Kena tangkap, kena serbu dengan polis. And that is the last one guys. So, mula-mula polis ingatkan si Miyazaki tu adalah seorang pesalah seks yang biasa je. Macam orang gila seks macam itulah. Tapi bila diorang pergi ke rumah Miyazaki, kantoi semua dalam rumah dia tu, polis jumpa ada 6,000 pita video, filem ganas, filem pornografi, anime, hentai, dan juga pita video mangsa-mangsa dia guys. Lepas disoal siasat, dia mengaku memang dia yang buat, tapi dia cakap ada something dalam badan dia yang menyerupai manusia tikus, seorang lelaki tikus macam itu, the rat man kan. Tikus tu dalam bentuk manusia, and watak tikus tu juga dia ada buat dalam komik buatan dia sendiri guys. And dia cakap tikus tu yang suruh dia buat semua benda tu. Kau nampak macam ada something wrong dekat dia ni, mental macam gitu mentally sickness macam gitu, mental. Finally Miyazaki dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, and benda ni membuatkan satu family dia jadi malu. Bapak dia tu adalah seorang CEO kepada syarikat surat khabar, and surat khabar tu juga ada publishkan kes-kes berkenaan dengan kehilangan dan pembunuhan mangsa-mangsa yang dibunuh oleh anak kepada owner syarikat surat khabar tu sendiri. Maknanya surat khabar tu ada keluarkan kes yang berkaitan dengan anak dia sendiri. Kau faham tak? Anak dia yang bunuh. Bapak dia tu malu gila sampai pada tahun 1994 bapak dia pergi bunuh diri dia, and rumah yang diorang tinggal tu dimusnahkan sebagai tanda penghormatan kepada mangsa-mangsa Miyazaki. Ahli keluarga yang lain semuanya sorokkan diri guys. Pada 17 Jun 2008 Miyazaki digantung sampai mati, and cerita ni pun berakhir guys. Dia actually untuk masa perbicaraan dia tu, untuk hukuman dia tu panjang juga tau guys, memang lama. Tapi Kero just macam nak shortkan je lah, sebab macam rasa macam dah panjang sangat kan, tak nak drag korang pula kan. Kita just tahu dia punya hujung dia okey lah kan. So guys, dekat sini apa yang Kero nak ketengahkan adalah, first, jangan bully orang. Yang kedua, jangan memperkecilkan kelemahan orang lain. Yang ketiga, support orang yang lemah. Yang keempat, jangan bersendirian. Itu yang paling penting guys untuk dalam story ni guys. Sekian from Kero Series. Until next time, kalau korang ada apa-apa suggestion, korang boleh komen ataupun DM Kero kat Insta. Yang mana yang dah DM Kero tak reply tu minta maaf guys. See you on next video. Assalamualaikum semua. Bye.